Tu jampi dia. Maksudnya jampi-jampi ni seluruh dunia pakai dulu sebenarnya. Sebab kita duduk alam Melayu, kita duduk kata alam Melayu ni lah paling banyak hantu, paling banyak jin syaitan. Padahal kalau kita pergi ke Mesir, orang Mesir kalau datang alam Melayu dia tak rasa apa-apa, tak takut pun dengan hantu-hantu kita. Sebab apa? Dia kata di Mesir tu lagi banyak sihir-sihir, lagi banyak dia punya jin syaitan. Sejak zaman sebelum zaman Fir'aun lagi, zaman Nabi Idris lagi, dah macam-macam sihir. Kalau kita pergi ke negara China macam tu juga. Di negara China tu berapa banyak punya sihir, tapi kita tak tahulah, kita tak pergi sana. Kita duk rasa alam Melayu ni lah yang paling banyak jin. Tak, seluruh dunia sama aja. Di Jepun pun sama, di Eropah pun sama. Tapi sebab kita duduk alam Melayu, kita pandang kubur orang Islam ni kita rasa takut. Tapi bila kita tengok jerat Cina mampus, Cina mati, dan juga kubur orang Kristian, kita tak rasa takut. Kita tengok kubur orang Islam, kita rasa takut. Sebab kita duduk dalam kalangan orang Islam. Kalau kita tanya orang Amerika pula, dia bila datang tengok kubur orang Melayu, dia tak rasa takut. Tapi kalau kubur dia takut. Jadi sebab dia duduk dalam komuniti itu. Jadi sebenarnya cerita tentang sihir, mantra-mantra apa semua ni seluruh dunia. Bukan di alam Melayu saja yang hebat, seluruh dunia pun hebat. Itu tadi ilmu-ilmu yang tercela, iaitu mantra-mantra, ilmu tenung, tilik nasib dan ilmu silap mata. Adapun ilmu yang dibolehkan, iaitu ilmu tentang pantun-pantun yang tidak cabul. Boleh nak cerita pantun Pulau Pandan jauh ke tengah ke apakah boleh. Pantun yang cerita tentang keindahan alam, kehidupan seharian kita, tentang haiwan peliharaan, semua boleh. Tambahan pula orang Arab dia suka syair. Boleh syair, tak ada masalah. Berita-berita sejarah dan sebagainya, cerita-cerita hikayat, sejarah-sejarah semua boleh. Jadi secara ringkasnya, contoh ilmu yang terpuji ialah ilmu kedoktoran, ilmu matematik. Contoh ilmu yang dicela, ilmu sihir, mantra, ilmu tenung, tilik nasib, ilmu silap mata. Contoh ilmu yang dibolehkan iaitu pantun-pantun, kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Itu tadi kita bincang tentang ilmu bukan syariah. Ulang balik, ilmu fardu kifayah ni ada dua anak. Anak yang pertama ialah ilmu syariah, anak yang kedua ialah ilmu bukan syariah. Ilmu bukan syariah dah selesai. Sekarang kita nak masuk ilmu yang syariah pula. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksud menjelaskannya, maka adalah terpuji semuanya. Jadi kalau ilmu syariah ni dia tak macam ilmu yang tidak syariah. Ilmu tak syariah tadi dia ada yang tercela. Tapi ilmu syariah dia terpuji semuanya. Sungguh pun begitu. Kadang-kadang ada orang sangka ilmu tu ilmu syariah tapi dia bukan. Orang salah sangka, yang menyebabkan dia jadi tercela. Adapun ilmu syariah, dan itulah yang dimaksud menjelaskannya, maka adalah terpuji semuanya. Tetapi kadang-kadang bercampur dengan apa yang disangkakan itu syariah, padahal adalah itu tercela. Ada orang salah sangka. Dari itu ilmu syariah terbahagi kepada dua, iaitu yang terpuji dan yang tercela. Kita nak tengok sekarang ilmu syariah yang terpuji. Ilmu syariah yang terpuji ada 4 anak. Yang pertama ilmu pokok, ataupun ilmu dasar, ataupun disebut ilmu usul, ataupun ilmu asas, ataupun tapi ilmu pokok ni sebab dia guna nama perkataan Indonesia. Kan orang Indonesia ada sebut pokoknya begini, tu. Yang kedua ilmu furuk, yakni ilmu cabang. Yang ketiga muqaddimah. Yang keempat pelengkap. Tengok muka surat sebelah. Pada muka surat sebelah saya buat dalam bentuk carta. Ilmu syariah yang terpuji ada 4 anak, iaitu pokok, furuk, ilmu pengantar, pelengkap. Sekarang kita nak masuk pada pokok. Pokok ni iaitu asas ataupun dasar. Yang pertama pokok iaitu 4. Ilmu pokok ni pula ada 4 anak lagi. 1, kitabullah azza wa jalla, yakni Al-Quran. 2, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis. 3, ijma' umat, yakni kesepakatan antara ulama.
Ulama-ulama zaman itu semua bersepakat mengatakan hukum ini begini. Yang tu ijma'. Yang keempat, peninggalan-peninggalan sahabat, iaitu asar. Perkataan Nabi Muhammad, pengakuan Nabi Muhammad dan perbuatan Nabi Muhammad, dia disebut hadis. Tapi kalau perbuatan sahabat, perkataan sahabat, pengakuan sahabat disebut asar. Itu je beza dia. Hadis dengan asar. Jadi perkara pokok ni ada 4 bangsa. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat asar. Dan ijma' itu, ijma' ni apa tadi? Kesepakatan antara ulama. Dan ijma' itu termasuk perkara pokok dari segi bahawa dia menunjukkan kepada sunnah, maka adalah dia pokok pada darjah yang ketiga. Jadi orang kata Al-Quran dengan hadis ni memang perkara pokok dah. Tapi kenapa pula ijma', kesepakatan ulama' ni perkara pokok juga? Sebab kesepakatan ulama' ni lah yang dapat menunjukkan kepada Al-Quran dan sunnah. Jadi dia pun pokok juga. Begitu pula peninggalan sahabat, yakni asar, maka dia juga pokok kerana menunjukkan pada sunnah. Kerana para sahabat menyaksikan wahyu dan penurunan Al-Quran, dan mereka mengetahui dengan petunjuk-petunjuk keadaan akan apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi sungguh pun kita dah ada Al-Quran, dah ada hadis, dah ada ijma' ulama', tapi perkataan-perkataan para sahabat ni kena ambil kira juga. Sebab apa? Yang betul-betul tengok Nabi Muhammad ialah para sahabat. Yang betul-betul dengar cakap Nabi Muhammad ialah para sahabat. Yang betul-betul ikut contoh Nabi Muhammad ialah para sahabat. Kita tak nampak Nabi Muhammad. Jadi sebab itu kita kena belajar ambil daripada orang yang betul-betul nampak Nabi Muhammad, iaitu para sahabat. Okay, habis perkara pokok, masuk perkara furuk, yakni cabang. Yang kedua cabang, iaitu apa yang difahamkan dari pokok-pokok di atas tadi, iaitu Al-Quran, sunnah, ijma' dan asar. Perkara cabang ni maksud dia, apakah huraian daripada Al-Quran, apakah huraian daripada as-sunnah, apakah huraian daripada ijma' ulama', dan apakah huraian daripada asar para sahabat tadi. Huraian dia tu, di bawah tu dia bagi contoh nanti. Tidak menurut yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal fikiran. Dengan sebab itu, maka faham menjadi luas, sehingga dari kata-kata yang diucapkan dapat difahami perkara yang lain, seperti apa yang dapat difahami daripada sabda Nabi SAW. Ini contoh dia. Kita ikut contoh ni nanti kita faham apa yang dia cerita.